Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kharaja bi yasirin tanahhuin li ghalbatin wa kalamin bi sahwin kathiruhuma atabtu bi kasratihima walau ma'a ghalbatin wa sahwin wa ghairi. Tidak termasuk dalam ketentuan sedikit terpaksa berdahan-dahan. Kalau sedikit berdahan-dahan tak termasuk hal ini. Apa mana itu? Iaitulah sedikit berbicara yang tidak sengaja. Kita bercakap tak sengaja. Tak sengaja maknanya bukan sengaja, tak sengaja. Tak kesemayang tubik kalimah perkataan yang kita tak sengaja. Tubik itu bisahwin terlupa. Hari terlupa. Kathiruhuma banyak keduanya, maknanya gerhang tu banyak, kalang lupa tu banyak, gerhang tu banyak, berderhang tu waktu lupa tu banyak juga. Tu perkataan sampai lebih 6 perkataan lupa berlaku tapi banyak. Ingat ya, kita bercakap lebih 6 perkataan dalam semayang batal semayang kita tu pasal banyak dia. Kalau 2-3 tu sebab terlupa tak apa. Kalau sengaja tak boleh. Ini terlupa ni satu masalah yang sangat diambil berat dalam fiqh untuk menyenangkan kita, untuk mengelak kita daripada semayang tidak sah. Terlupa. Kalau kita terlupa ambil barang orang di masjid ni, barang orang ada, barang kita ada, kita ambil barang orang tu, orang dakwa di mahkamah, terlupa, tu lain pasal. Kalau ambil selain mengambil tu, tu kena selalu hukuman tu. Kalau buat terlupa ni, Nabi kata innallaha tajawaza li anil khata'i wan nisyan. Innallaha ta'ala, Allah Ta'ala itu tajawaza li, diberi ampunkan kerana saya, an ummati, daripada umat aku, anil khata'i wan nisyan, umat aku yang terlupa, al khata' tersalah dan terlupa dalam semayang. Atas bahagian ni tersalah terlupa. Kalau tak banyak tak apa, kalau banyak tak boleh juga. Macam Nabi terlupa dua kali. Nabi terlupa dua tepat dalam hadis. Satu, Nabi terlupa semayang rakaat tu jadi 4 jadi 5 sekali. Masa lagi Nabi terlupa semayang 4 rakaat tu dia buat 2 rakaat saja, macam semayang zuhur atau asar. Lama ni Nabi kita tambah benar 4 rakaat jadi 5 rakaat. Terlupa, maka tak apa. Jadi bila kita lupa begitu, jadi hukum pada kita. Kalau imam tu kita tambah 1 rakaat lagi 5 rakaat bagi sembahyang syak, kita ada pilihan 3 perkara. Kita boleh niat mufarakah dengan imam kerana kita bimbang dengan dia lagi. Kita ingat dia terlupa, boleh kita ikut balik ke dia. Kita jangan ikut diri tu, duduklah. Kita jangka dia duduk balik, dah kita ikut dia. Semayang 5 rakaat jadi. Tapi tak apalah, pasal dia terlupa, kita ikut imam, tunggu dia. Kita tunggu dia balik. Kita sesawi. Yang ketiga, kita jangka dia terlupa, bukan terlupa, dia tambah rakaat tu, dia buat 5 tu sengaja nak uji kita, sengaja nak dia buat, sengaja yang dia buat jadi 5, batal semayang kita kalau dia ikut dan nanti dia tak boleh.
terlupa dengan sengaja lain. Begitu juga Nabi kita, dia ajar pada dengan 3% orang yang kita kena jaga. Jangan senang-senang kita berhenti semayang kita, kena semayang semula takbir semula. Itu bukan syarat suruh itu. Bukan kalau sekiranya kita dapati Tok Imam itu, ya Tok Imam tu salah laku, salah laku. Misalnya Imam takbir Allahu Akbar, ya molek tu kita pun Allahu Akbar. Imam baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Imam pun tinggal, suara hati dia kata tak ada air semayang ni, tak ada tidur ni, tak ambil semayang lagi, nak semayang kena ambil semayang lah. Jadi dia berhadap kecil. Jadi bila kita tahu kita berhadah ni, kita kenalah berhenti semayang. Jangan orang ikut kita semayang, sebab kita tak boleh tanggung orang lain tu, sebab kita tak ada semayang, orang lain ada. Ini kena jagalah. Jadi dalam kes ni, dalam persoalan ini Nabi sendiri beritahu pada kita, hendaklah kamu apa tu, berhenti semayang. Kita jangan mufarakah, kita dengar tu. Nabi kata, hendaklah kamu hai Tok Imam mau pergi pada jemaah tu, isyarat ke dia. Yang kata Assalamualaikum, saya batal semayang, tak ada semayang, itu bukan syarat tu, itu bukan kepeka. Ikut Nabi kata, hendaklah kamu pergi kepada ahli jemaah tu, ambil orang mana yang kita nampak dia tu tua sikit dan nampak berjuru sikit, ada ilmu sikit, syarat ke dia. Nabi kata, maknanya khus makan ni, ambil tempat saya. Jadi cikgu mari, tolong cikgu mari Haji Makno pergi. Itu teknik kita tu imam memindahkan kuasa imam tu kepada makmum yang ada di belakang kita tu. Jadi tak batal sebenarnya kita. Ataupun kita kata jangan bahasa Arab lah. Orang Nabi kata la amsah, saya tak lupa, walam tuksa, bukan kau semayang ni. Dia cakap Arab tak apa lah, mana batal semayang lah. Jadi jangan pula satu masa itu anda dengar orang mengajar dia, orang tanya, bagaimana Ustaz kalau kita semayang tu rupanya kita batal semayang, nak khabar macam mana? Dia kata bersalam, Assalamualaikum. Itu tak boleh tu. Orang tu semayang bersalam apa? Nabi sendiri yang cakap tunjuk je. Itu hadis tu. Tu teknik dia lah. Teknik tak bersuara. Sebab kalau kita Assalamualaikum, terganggu orang terus semayang ni, dengar suara kita ni, macam mana terganggu khusyuk tu. Dari sebab kita bersalam, jangan bersalam, cara depan tu. Ni Cina tak pergi asyarab biadih, dia syarat dalam tangan dia. Jemaah cikgu kita dah pernah tahu dia. Itu comel tu, Nabi ajar tu. Tak suara tu.
bahasa Tegar ni dengan suara macam kokak-kokak baca. Ia kana abudu. Ia dia belak. Ia kana abudu. Suara kita tunjuk dia jangan belak. Itu bukan isyarat tu. Al-Fatah maknanya buka balik dia dia jadi fasih. Al-Fatah dia panggil tu. Bukan isyarat. Itu molek Nabi buat tu. Ada seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, dia semayang. Dan nota saya pun ada nota itu. Macam mana dia semayang tu, dia berhadah. Pas semayang subuh tu kan, dia pergi kebun dia di Madinah. Kebun tu lah, apa ni, buah-buahan tu, pokok apa ni, dia pun tinggal. Dia ada hadah. Jadi makmum ni lepas itu dia pergi tunjuk dia. Dia dah kata, awak kena qada semai subuh tadi sebab saya berhadah. Dah kabur. Itu sebab itulah tu imam kena tahu. Kalau najis tu hok tak nampak oleh orang ramai, okey. Kalau berkenaan dengan hadah kecil, hadah besar, mandi junub, maka hadah atau maka hadah kecil ambil semayang tu, kita tidak ada dalam semayang tu, jangan kabur orang. Loh dah dia ikut kita. Kita itikadkan dia tu suci. Jangan lepas semayang tu, kita ingat tadi saya tak niat semayang. Tak niat semayang. Tak tu, imam tu kabur orang. Bunuh habis orang. Payuh orang pula. Jadi, jangan kalau ni tu imam kabur tu, dia tak niat semayang, tak kasus semayang tak. Di sinilah, kalau perkara yang kita tak nampak imam buat pada zahir ni, teruskan dia. Kau nampak terang benar dia tu, nampak benar tadi dia tidur. Lepas tidur, terus dia jadi imam. Tu nampak kena tegur. Tadi tuan tidur tadi tu, oh ya kata dia pergi ambil semayang. Jadi perkara najis yang kita nampak, najis ghaib yang kita tak nampak ada pada imam tu, body dia tak mandi wajib lagi, body dia tak pakai hadah besar lagi, tu anggota dia tak ambil semayang lagi, memang tak nampak. Memang tak nampak macam mana dia semayang, kita ikut dia. Lepas semayang nyatalah dia itu tak berhadah, semayang kita tak kena qada. Senoma pun dah suruh qada orang lain, tak qada. Benda tu itikad kita molek. Sebab tu Nabi kata, kalau sekiranya kamu sembahyang, sekiranya imam tu salah, imam bertanggungjawab, kamu mendapat pahala. Kalau sekiranya kamu salah, kamu bertanggungjawab, imam mendapat pahala. Itu Nabi kabur tu. Kecuali kalau terang benar ada nampak atas belakang dia darah sepabang dia. Itu kita boleh ikut lah mana. Mak pokok lah kita untuk sembahyang tu. Itu cara dia. Jadi cara kita nak menegur imam tu macam tadi lah, dengan isyarat. Dengan isyarat. Kalau dibaca yang salah tu, dia terajuk tinggal satu benda, satu ayat tu, kita reverse balik, satu balik pada awal tu dengan ayat Quran juga. Itu tak batal tu. Pasal kita tegur dia, ayat Quran juga. Jadi hak ini dia khabar kalau kita terberih banyak-banyak dan kita bercakap dengan lupa, kata dia, kalau benda tu banyak, batal tu lebih kos salati imat, maka batal sembahyang dengan sebab banyaknya banyak gereheng dan banyak cakap-cakap. Walaupun dengan lupa batal sembahyang. Gereheng banyak. Kalau dia penyakit tak apalah, dia lelah. Kalau bercakap lebih dari 8 perkataan,
tanya dia Rasulullah, aku sarta solat am nasita, engkau lupa Rasulullah ke engkau kosong semayang buat 2 rakaat sebelum zuhur ni? Nabi kata betul ke? Betul ke? Mari sahabat Nabi tu, betul Rasulullah, betul. Tu Nabi tu semayang. Pasal dia cakap nasi tu apa ni, pasal tu bukan kosong, makna dia tu macam kita panggil ni asyik sangat dengan Allah tadi, lupa dia kerana ingat pada Allah tu, lupa dia perbuatan dia. Kalau orang tu lupa dia kerana lain, itu lain pasal. Nabi tidak, dia ingat Tuhan tu sampai lupa ke diri, bukan nyanyok, bukan senang, kerana galik. Tahu galik ni, galik kita panggil apa ni? Galik dengan semayang, galik dengan berzikir tu, itu tak mengapa, bukan nyanyok, bukan sengaja. Itu sebagai hukum pada kita. Aw ma'asabaki lisani ilaih, solah tidak batal juga dengan sedikit berbicara yang terjadi terlontarkan sebab keterlanjutan akibat mulut yang susah ni. Mulut yang susah ni, mulut yang susah mana? Laju. Mulut laju sangat. Itu. Dia. Tapi kalau lebih 6 kata memang tak boleh lah. Tak boleh lah. Itu dia. Atau sebab tiada mengetahui bahawa berbicara dalam solat itu hukumnya haram, dia tak tahu. Itu dia. Dia tak tahu. Lain hukum tu. Macam orang baru masuk Islam, dia tak tahu. Dia bercakaplah semayang tu. Bisa juga kalau kerana terlalu muda dia mengendali teguhan kaum muslimin, dia tak tahu hal haram, dia tak tahu. Atau kerana jauh daripada ulama, maksudnya di sini orang yang mengetahui hukum masalah seperti di atas tu, mana orang alim, dia tak tahu, dia jauh daripada ulama tu. Ini ada hukum kerangan anak, ada hukum kerangan anak, ya. Baru masuk Islam dimaafkan. Sebab tu orang baru masuk Islam, kita kena gunakan psikologi yang cukup mahal lembut. Jangan buat keras lah. Kalau dia semayang tu sekali dia tinggal, jangan pukul dia, jangan kritik dia, jangan tirak dia, jangan kita persendakan dia. Dia orang baru masuk Islam ni, kita kena jaga sikit. Dia sensitif kalau tegur dia tu. Kita kena didik baik-baik tu. Dia tu jadi berbalik-balik. Andanya dengan lupa mengucapkan salam, kemudian dengan sengaja dia berbicara sedikit-sedikit. Nanti dia berbicara sedikit ataupun tidak mengetahui bahawa seperti yang dilakukan itu hukumnya haram, namun mengetahui jenis berbicara yang haram dalam solat, atau tidak mengetahui, kata dia, bahawa berdeheng-deheng dapat membatalkan solat, namun mengatakan bahawa berbicara haram dalam solat, maka solat tidak batal. Sebab apa tu? Kekaburan masalah yang seperti itu bagi orang awam. Orang awam ni kalau benda masalah yang halu-halu, tuan-tuan, dan fiqh dipanggil masalah daqiqah, masalah halu. Payah orang nak faham tu. Masalah kecil-kecil. Dan masalah daqiqah tu, masalah halu-halu lagi. Maafkan dia lah. Maafkan dia lah. Dosa berapa-akan dia. Nanti dia bosan. Saya semuanya tak kena sombong, Ustaz. Dia kata, adanya salah. Dia tahu dah dia tak mengaji. Kalau benda kecil-kecil itu, jangan kita mudah tegur dia. Kita
kita maafkan dia. Ini cepat banyak orang berlaku was-was. Nak cerita was-was. 3 orang yang dapat saya hubungi, dia hubungi saya berkenaan was-was. Dia kata, "Ustaz, bagaimana saya was-was omong?" Bila saya ambil semayang, kata dia, air mustamah. Tengok, air mustamah turun. Air mustamah ni kena kaki saya, kena tubuh saya. Bila saya buang kecil itu, saya basuh, kata dia, air kecil, air tu bukan basuh kecil di tangan saya, di perut saya. Macam mana saya nak basuh? Otak ni jadi nak sasar dia. Seorang tu dah mati dah. Dalam keadaan begitu, kita pula lah dia macam mana pun. Dia ke pejabat tak cakap nak apa ya? Nak pujuk dia dari segi ilmu kaunseling ya. Pejabat kita ada kaunseling dia gini. Tak mari juga pasal was-was tu lama dah, mekang dah. Jadi penyakit was-was tu sudah jadi kesebatian dalam hati dia tu. Di sini lah ulama ilmu mereka kata, dia kata dimaafkan kalau sekiranya kalau kita buang kecil, kita nampak najis tu berterbangan, halu, itu dimaafkan. Itu dia dimaafkan. Kau nampak benda air kecil, zat kecil, benda-benda tu, air kencing yang anak kita pancur dalam bilik tu kan. Tak tu kalau kita simbuhkan dia tu, simbuh dengan betul. Kalau dia kecil tu kita tak nampak, hak besar tu kita sapu dah, kita ada lagi yang kecil-kecil yang tak nampak, percikan di dinding tu memang dimaafkan. Dan suruh mereka kata benda tak nampak, benda najis yang kita kena basuh. Nampak benda air tu boleh kita basuh, boleh kita jamah, boleh kita rasa, itu namanya najis hakiki dipanggil, najis aini dipanggil. Kau najis tu najis khafi, najis hukmi. Macam mana najis hukmi tu? Anak kita kecil, kita lock lah, kering yang kecil tu, zat dia tak ada, zat kecil dia kering dah, tak nampak dia aliran dia tu, cair dia tidak ada dah, tak nampak pun warna yang kecil tu, sebab dia dah bahan pukul dia panas tu, dia kering, bau pun dah hilang dah. Air najis pun tak ada, warna tak ada, rasa tak ada, bau tak ada. Itu najis hukmi, najis pada hukum saja, tapi wajib basuh. Dan macam mana dia basuh? Ini najis. Sini dulu. Ambil tisu, jiru air, alih dia sikit dari tempat dia bertakung tu. Tempat tak ada, tempat tu tak ada, tempat dia bertakung dia, ke tempat dia duduk pisang itu, alih dengan air sekali. Tak ada tu najis, sebab dia kering dah dia. Lepas tu ni ambil sekali lagi, molek ni, basuh sekali lagi, alih sikit je, alih dia tempat, biar mengalir air tempat ni, mengalir tempat lain, tempat suci. Sekali lagi, 100% suci, tak ada kisah. Jangan kita basuh sini kesak sini, basuh sini kesak, tak boleh, biar mengalir tak lain. Saya lalma ada al-mutanajis, mengalir air atas ni, sebab najis hukmi ni tu. Itu cara dia, itu cara dia, itu cara dia, begitulah. Kita lock dulu. Sama juga tak cicak jatuh, kita lock kering dulu. Jangan siapa pada basah, itu najis aini nama dia, kena buang habis hak putih tu, tak cicak, dia basuh pula situ, tak payah basuh lagi, lock dia kering dulu. Lepas dia kering tu, kita ketik sodok, kita ambil air tu sekali je, sapu dengan air je, basuh dengan air je atas tu, sebab dia najis hukmi. Ada kapek je tu? Ada kapek? Ada kapek tu nanti dia kering dulu. Ada kapek air dia hidup kali?
kamu tu saya lo akan dia tu biar kering najis dulu, jangan basuh dia jatuh dia basuh lagi, biar jadi kapet tu mengering dulu, dia kering jatuh najis tak cicok tak cicok. Kalau banyak sangat tak apalah, dia panggil dia maafkan umur berluar kan. Budak kecil tu Ya, budak kecil atas kapek. budak kecil atas kapet. Budak kecil yang atas kapet ni sebenarnya sekali banyak sangat najis tu kan. Kita nak buang tu penuh habis kapet-kapet kan. Kita lok dia dulu saya, jangan basuh lagi, lok dulu. Tanda kat situ. Jadi pergi situ, nanti dia kering tu, esok mesti tu lah dia kira lah. Buat macam tadi. Selagi ada bau buat apa? Ada satu alat penyeduh. Dalam 5 minit habis. Dia sedut najis tu. Lepas tu ambil isi lagi air lalu kita, basuh sekali lagi. Habis. Air lalu mesti ada, jangan tidak air lalu. Air lalu mesti ada. Macam juga kita basuh ikan. Orang perempuan kita dibasuh ikan, bubuh dalam apa dipanggil, zaman dulu berangin orang dia dalam besen orang dia benda tu, ikan boleh besen orang dia. Jadi dia ikan ni ada darah-darah kan, daging-daging ya, darah tu daging-daging. Ambil buah air dalam besen. Tak boleh tu. Daging air tak malin tu. Kita ambil daging tu gaya merah tu, darah bulan ni dalam besen kita. Dua kati merah. Buang. Dia kepak peluk, buah air lagi. Molek dah molek sikit. Lepas tu nampak dah putih, tak ada darah dah, suci. Bukan gitu. Air yang tidak sampai 2 koloh bila basuh najis, kena najis dia. Jadi kita hak akhir sekali, hak yang ketiga, keempat, kelima tu, kelima jiru air. Ad-dafu aula min ar-rafi. Tolak najis dengan cara bini dari atas, itulah jalan molek sekali. Jadi kotor-kotor turun bawah, orang suci ni. Tak faham tu? Boleh faham tak? Jangan kita pakai suci dalam besen tu saja. Tangan itu masa mana kita dapat buktikan yakin dia suci? Macam mana? Air sikit ni, kalau kita pakai air lalu pediang tu, walau sikit tapi dia turun, dia apa, dia pokok. Ad-dafu aula min ar-rafi. Tolak dia dari atas dengan air, insya-Allah daging tadi kotor, darah pun kotor, benda pun kotor, turun. Orang dia suci secara mutlak, tak ada syarat apa-apa. Itu cara hukum dia. Kita kebiasaan dalam keadaan makan minum kita halal orang tahu juga gitu lah. Kalau kita ambil daging basuh tu masuk ke dalam peti tu, itu nama daging mentah najis. Masih lagi bersifat kena najis, sebab kita basuh air dengan air sedikit tak cukup dah kolak. Kalau orang kata suci dah ustaz, itu bukan suci dari segi adat, ini suci dari syarak dan adat. Lagi kuat dari segi akal pun suci, adat pun suci, syarak pun suci. Nak apa lagi? 100% suci, clear terus. Ya. Saya dengar ada orang kata satu pendapat daging dia kata tidak payah basuh. Kita ambil daging tu, kita beli pasar tu, kita iris itu, kita masuk dalam kuyuk kan, kita masuk, dia kata tidak payah basuh. Ada satu pendapat dia. Tu saya ikut lah. Ada darah najis kan? Ada sak-sak. Ada macam mana kita nak kata maaf? Darah mana-mana ada merah. Nak makan je lah. Air najis memang ada, clearly nampak ada. Witnesses boleh nampak langkah kita ni, mata kita boleh rasa ada najis. Tak boleh saya kena air lalu juga mana. Lepas tu tubik juga najis tu merah-merah. Itu tak apa lah. Hukum syarak kata basuh dulu. Bila basuh tak tanggal, basuh tak tanggal merah. Hak akhir saya tanggal juga. Halal. Hak dia yang boleh susah walaupun keluar najis, keluar darah. Orang kata gitu memang orang barang-barang lah, tak ikut beko.
masih ada lagi najis. Sebab tu usaha tu tak tanggal juga najis. Ada lagi merah-merah baru dia maafkan. Sebab dia menyusahkan kita kerana basuh banyak sangat ada menyusah kita pula. Maka dia maafkan kerana insya-Allah Allah macam Taurat menyenangkan kita. Ada najis pun tidak banyak. Cuma macam air tu, air merah-merah sikit-sikit tu dia benarkan. Kalau tak basuh begitu mana bakti kita makan daging, makan darah dan makan daging yang bukan najis. Itu tak boleh. Basuhlah. Basuh. Tiba-tiba darah tak berhenti yang halal. Cuba dulu kita. Jangan uhilat lakumul maitu wad-damu hurimat alaikumud damu. Haram atas kamu darah. Terang-terang. Hurimat alaikumud damu wal maitatu bangkai wal mulkhi daging babi. Haram terang-terang tu. Damu darah kan? Tak boleh. Memang tak boleh. Memang tak boleh tu. Kena basuh dulu sampai 3 kali. Sekurang-kurang 3 kali. Kecil lagi kita tak tanggal juga darah tu. Buat nak balik tak apa lah. Itu kadang kebesaran. Janganlah kita ikut pendapat orang-orang yang kata-kata begitu kerana dia bercanggah dengan kaedah syariat. Kaedah hukum syarak tu kena jaga. Kita kena jaga 3 hukum dalam hidup kita ni. Yang pertama kita kena jaga hukum syarak. Bab bersih hukum syarak itu kan. Makan babi tak boleh, makan maitah bangkai tak boleh, minum darah tak boleh. Itu hukum syarak. Yang kedua kena ikut hukum adat. Yang tiga hukum akal. 3 ni kena syarikat. Biar sama banyak. Hukum akal dia otak betul tak betul. Untung rugi manfaat ke mudarat. Hukum syarak hukum Allah di sini. Imbang di sini. Dan hukum adat kebiasaan kita. Adat kita yang tidak melanggar dengan syarak. Hukum syarak itu cara dia. Itu jelas tu. Habis kata dia. Seterusnya dia kata lagi 12 ni solat menjadi batal sebab suatu yang pembatal puasa telah masuk dalam perut kita sekalipun banyak sedikit, dan sebab banyaknya makanan dengan lupa batal juga. Sekalipun hal itu tidak dapat membatalkan puasa tapi batalkan sembahyang. Benda yang kita dilarang dan batal puasa kita, masa kita tak sembahyang, masa sembahyang kita makan benda tu. Macam puasa tak pernah makan, kita makan juga benda. Makan apa ni, coklat masa kita sembahyang ni. Macam puasa ya, sama. Perkara yang batalkan puasa dalam puasa, perkara itu menjadikan batal sembahyang kita bila kita sembahyang dengan benda yang batalkan puasa. Makan, minum, tak boleh ni. Itu syarat tak boleh. Itu jelas tu. Sekali pun sikit dia tu. Syaratnya wasala li jawfi wa in qalla. Syaratnya wasala li jawfi, dia masuk dalam rongga kita. Kalau luar boleh lagi kait. Rongga dalam, rongga luar. Dia kita ada rongga ada 2. Rongga luar, rongga dalam. Kita tahu sempadan hak mana rongga luar, hak mana rongga dalam. Rongga luar ialah di sini. Sini. Makhraj ni. Sampai sini dah tegang lagi boleh kait. Kalau sampai ke dalam masa akhir, masuk dalam lidah mata. Rongga luar makna ke mulut. Rongga dalam ke dalam perut kita. Kalau kita tengah sembahyang, kita telan coklat sampai ke leher kita belah ni. Boleh kait. Kalau kita makan coklat katakanlah sampai ke kha tu, maka kha dalam sini pakai ni mata saya. Kat sini boleh kita kait balik. Hak kha
luar ni masuk dalam. Tu dia batal. Maka senang saja kalau kita belajar tajwid, kita nak tahu tak nak pecam orang itu betul dah baca Fatihah. Kita tengok makhraj dia sebuah huruf tu. Misal dia baca Bismillahirrahmanirrahim, di mana makhraj mim? Di sini, di mulut. Mana kita tahu makhraj mim di mulut? Matikan mim. Kalau tak ada him, batal. Dia Alhamdulillahirrabbilalamin, di mana ke makhraj nun? Di mana? Kata lidah. Alamin. Kalau orang tu Alhamdulillahirrabbilalamin, mesti batal sembahyang. Senang je nak tahu makhraj ni. An'am, itu itu. Yang an'am izhar jadi apa dia ikhbar pula tahu dia. Itu izhar kiki tu kan. Jadi itu benda yang perlu kita tengok. Nak percamah kita betul tak betul. Makhraj dia matikan huruf itu. Nak tahu makhraj lang di mana? Lang. Makhraj di mana lang? Al hujung kita. Lang makhraj di mana? Bukan ni. Ini al hujung kita. Makhraj sin di mana? Sin senyum. Sin shin besar. So. Sin nasta'in. Sin ni macam kita senyum sikit. Nasta'in. Kalau sin tu sin besar ada tiga huruf sofi. Nash nashtaqi nashbi. Tu washwasi bunyi sofi. Sofi, suara bunyi sofi macam bunyi kalau senyum nasta'in. Kalau sok bahas kita. Tu kita tahu makhraj dia di sini duduknya. Belajar bunyi dia. Tu dia. Jadi batal apa ni sembahyang kita itu ni sebab kita masuk benda sesuatu yang batalkan puasa kita. Misalnya masuk dalam gangguan kita satu benda yang batalkan sembahyang, seperti masuk seperti apa ni beras nasi. Itu dia. Ini kalau kita terlupa sikit tak apa. Itu dia. Wa in qalla, walaupun sikit kata dia masuk tu sikit. Wa aklin kathirin sahwan wa illa yamtur bisawm. Dan kita makan banyak cara lupa, batal kok sembahyang. Puasa kalau makan banyak tak batal sembahyang. Puasa masa lupa. Sembahyang makan banyak pun, cakap banyak pun, walaupun 7 perkataan batal sembahyang. Pasal sembahyang ni memang kita fokus pada Allah. Puasa ni panjang, masa dimaafkan kita makan masa kenyang pun tak apa, itu rezeki Allah buat kita lupa tu. Sembahyang kita tak boleh, rezeki apa kita? Rezeki kita dengan Allah. Ingat Tuhan, asyik hati kita dengan Tuhan tu. Sembahyang tu fokus kita, tak lain tak boleh. Kalau kita fokus pada Tuhan tu kan, di situ tak pernah kita ingat lain, tak ada khasyuk. Dia cakap banyak, hilang kita ingat pada Tuhan, ingat pada benda itu. Itu je dah batal sembahyang. Sembahyang ni satu benda jadi penawar pada kita. Itu cara dia. Apabila menelang liuk, gahak kan, gahak kita telang keluar daripada bahagian keluar hak zahir, telang liuk luar dah, tak pasal dalam ni. Okay, balik dah batal. Kalau masuk dalam batal. Apabila menelang liur berhak keluar dari kepala ke bahagian luaran lewat mulutnya, atau menelang ludah bernajis misalnya kerana tercampur dengan darah atau gusinya, lalu campur gusi kita. Itu dia. Sekali pun berwarna putih atau sekali pun kemerah seperti warna buah tambal berpindang, maka batal solat. Pasal bercampur dengan benda
benda yang sama itu. Jadi benda lain pula dia, bukan hanya kita dah, itu benda lain. Ada pun sedikit makan menurut ukuran umum di sini tidak dibatasi, harus suka juga. Apa ada pun sedikit makan menurut ukuran umum di sini tidak dibatasi, harus seukur biji yang lupa atau tidak mengetahui yang dia itu makzur, dimaafkan adanya, atau dilakukan dalam keadaan terpaksa, seperti halnya jika liur dahak dikeluarkan ke bahagian luar orang dan tidak bisa dilepati ni, atau jika liur mengalir ke dalam bersama-sama sisa makanan yang terselit di antara gigi serta tidak mampu disaringnya, kata dia, lalu dimuntah-muntahkannya, dikait, majinya dikait, diludah, maka seperti itu tidak berpengaruh apabila sebab adanya uzur. Itu tak mudarat tu, kerana uzur dipanggil. Maka tidak mudarat kerana uzur. Tak dapat nak elok benda gini. Tapi ni kita jaga sangat. Makan tak boleh dah semayang. Idea boleh telang, tak apalah, jangan campur daun-daun tadi. Kalau dia campur daun jadi batas semayang kita tu. Tak campur daun berisik. Telang dia terus semayang tak apa. Macam posir pula, telang dia tak apa. Mana kita jaga sangat ni, jaga semayang, jaga posir. Ada satu benda kita tak jaga. Benda apa? Cuba cari kat dalam semayang kita, benda apa? Kita jaga mulut kita tak bercakap, dia nampak perkataan berhubung mesra semayang, kita jaga tu. Tapi ada satu benda tu cukup penting, cukup masalah, kita nak jaga benda tu. Kadang-kadang kita tak buat nohi, orang putih panggil, tak buat peduli benda kita. Benda apa benda itu semayang? Benda ni cukup besar, benda ni cukup signifikan. Benda apa? Hati kita ni Tuhan tak jaga. Hati kita nak ke Tuhan tu, kita tak jaga. Dia tinggal Tuhan kita, tengok kita duk jaga makan minum kita, tak makan, tak jaga cakap kita dan sebagainya. Hati kita tak jaga Tuhan, tu lah nombor one. Nombor satu, hati mesti jangan tinggal Allah. Hati kita jangan tinggal hati kita. Kalau kita tinggal Allah semayang kita, apa makna kita semayangkan ini? Cuma cakap-cakap je. Yang kita jaga, mulut kena sebut Allah, akal ingat kepada Allah, hati masih jernih dengan Allah. 3 perkara ni kena jaga. Mulut kita jangan pergi jauh, akal kita jangan pergi jauh, hati kita jangan pergi jauh, dekat dengan Tuhan. Itu cara dia. Itu cara dia. 3 ni. Mulut Allah, mulut, akal ingat, hati rasa tenang, jernih dengan Tuhan. Itu penting sekali. Itu nama khasyuk dengan Allah. 3 perkara ni serangkan. Kita buat sekaligus, kita buat dalam bentuk kolektif, kita buat dalam bentuk integrated, serentak, dalam bentuk syarikat, dalam bentuk sama. Allah, mulut kita, akal kita ingat kita, hati kita merasa tenang, Allah tenang. Itu penting tak? Itu mustahil. Kalau tak ada hak ni ke, macam negeri dalam modal, tak untung dekat akhirat kelak. Boleh syurga, nak kenal Tuhan tak boleh. Pasal apa? Kita semayang, tak ingat ke dia jaga syarak ekah, dia jaga adat kita dalam semayang tu. Tapi hati kita tak rojak pada Allah, dia tinggal terang hati tu, masuk lain dengan hati kita. Hati mana tidak khusyuk. Bila tak khusyuk, tak dapat al-falah, kejayaan akhirat kelak bukan di sini. Nak tahu kita berjaya satu amalan tu kan, kalau kita nak test, nak jaga, kita nak inspect, nak periksa, aku semayang ni boleh pahala ke tidak, aku semayang ni Tuhan terima ke tidak, aku semayang ni Tuhan redha ke tidak.
Aku semayang khusyuk aku tidak. Itu dipanggil, kita kena buat apa dia panggil, ihtisab dia panggil, ataupun kita panggil buat apa ni panggil statistik. Aku semayang khusyuk tidak, aku semayang bagaimana, kita buat dalam bentuk kajian. Nak tahu kita semayang ni Tuhan terima tidak, ialah dengan cara kita berasa semayang kita berasa tidak kita mani semayang kita. Semayang kita bersejuk hati, sebab kita tertarik dengan Allah, sebab kita berasa jernih hati dengan Allah, ingat kepada Allah, masa dengan Allah. Ada ni, kalau ada benda ni, itu alamat Tuhan terima amalan kita. Di sini lagi apa lagi akhirat. Itu dipanggil pendidikan ruhani, pendidikan psikologi tu. Kata Ibn Athaillah dalam kitab dia, setengah daripada alamat Tuhan terima amalan ibadat orang itu atas dunia ini ialah apabila dia berasa manis dia beribadat tu, itu tanda Tuhan terima akhirat kelak. Barang siapa merasa manis ibadat dia di dunia ini, itu tanda Tuhan terima amalan dia di akhirat kelak. Berasa manis ibadat, suka semayang, suka sungguh, berasa manis semayang, itu alamat Tuhan terima. Mau wajadah, siapa yang dapat dah samaratihi, samarata amarihi, hasil amalan dia berasa manis, di sini dia, itu alamat qabul Tuhan amalan dia. Ajilang masa depan, ajilang di dunia ini berasa manis dia semayang, ada samarah, dapat manfaat, dapat faedah, rasa hati dia berasa sedap, seronok hati tu. Ajilan itu alamat min alamatul qabul ajilah, itu alamat Tuhan terima kita akhirat kelak. Tanang di sini dapat buah di sana, tanang doyang dalam hutang tu tak bukit dapat si pitih di pasar ni, jual apa, jual doyang, itu tanda Tuhan terima kita amalan kita, terima kita faedah kita, dapat duit di bandar, di pasar. Tanang doyang di sana tak boleh pitih, dua pasar dapat pitih, itu alamat Tuhan terima. Terima amalan kita. Tanang di sini ada seorang tu dia buka kebun kelapa sawit, ada seorang tu dia buka Ayaul Mawak. Ayaul Mawak ni orang tu zaman Nabi dia buka apa ni, tanah bumi mati, tanah yang tidak ada hasil. Orang tu buka lah di Madinah tu, tanah pokok. Tiba-tiba marilah binatang burung tadi yang makan buah-buah tadi. Nabi kata jangan risau lah. Nabi kata itulah alamat kerja dunia jadi kerja akhirat. Buat dunia sampai ke akhirat benda tu. Jangan marah-marah lah. Burung makan bukan banyak sangat lah. Kerja dunia ni lah, tanam pokok, binatang makan tu boleh hidup, boleh anak dia, itu kerja akhirat ni. Kerja akhirat di sini dah ni, kerja akhirat dia nanti kita dah ni. Cuma menyemena di sana dah. Ada perasaan baik tetap baik, kerja tetap jahat. Gitulah filsafat gitu ni, cari kebaikan. Mereka apa tu macam mana hati kita tambui lalah tangan tu, tambui belah tangan lah, kita kata Allah. Mereka awal dalam sembahyang kita macam mana cara jalan dia, ada satu jalan tu, banyak jalan dia jalan dia tu begini. Jalan dia sebenarnya sekali, jalan dia banyak sangat jalan tu, banyak sangat jalan. Sebanyak mana nafas kita keluar masuk, itulah jalan boleh kita masuk ke banyak jalan. Cikgu kok jalan lain, anak kok jalan lain, haji tu jalan, banyak jalan. Orang wali jalan kok ni, orang awam jalan kok ni, sampai ke Tuhan tu banyak jalan. Jalan sebenar jalan kena belajar
ilmu mengenal Tuhan bukan mengenal alam, mengenal Tuhan. Kita hari ini mengenal alam. Alam ni bukan Tuhan buat. Bukan Tuhan buat ni, alam betul dah. Tapi masih kita berlapis lagi. Tengok alam, baru nak ingat Tuhan. Masih terinding lagi. Kita mahu mengenal Tuhan directly, selangsung. Tak perlu pada alam. Kan dulu tak ada alam, Tuhan ada dah. Macam mana kita nak tahu Tuhan tu ada? Alam kediang ni dah. Dulu kosong, gelap gelemat. Tuhan dia dah dekat azali dan qadim ni. Jadi kita kenal dia gitu. Cara itu insya-Allah kita bincang lah. Panjang cerita ni. Kita kena belajar perjalanan diri kita, perjalanan nafas kita, perjalanan hati kita. Biar siapa kita marifat pada Tuhan tu, sehingga kita dapat menguasai siapa kita ini dan masa kita dengan Allah. Itu punca dia. Jangan tengok benda ni, ada dah nanti kita ni. Nabi duduk di Hira, Nabi buat apa? Nabi buat apa duduk di Hira tu? Sampai 40 hari pergi. Nabi lari daripada alam, masuk orang gua. Tu ayat Quran, tu ayat apa ayat? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat nama Tuhan. Ingat nama Tuhan. Dah nama tu apa? Allah. Dah Allah dah apa? Jatuh ke mana? Jatuh kotor ke? Jatuh ke lisan ke? Jatuh ke hati ke? Jatuh ke hati bagaimana caranya? Di situ tepat. Kita nak ambil jalan mudah, kena belajar mengenal nama Allah, mengenal buatan Allah, mengenal sifat Allah, mengenal zat Allah, sifat mutlak dia. Zat mutlak tu boleh jadi. Nanti kita bincang mudah, panjang benda itu ya. Mengenal diri, mengenal Allah. Jadi nafas kita keluar masuk. Apa tugas nafas? Hati kita ada untuk bergerak berfikir. Apa fungsi akal? Apa fungsi hati? Apa fungsi anggota kita ni? Duduk kita dalam keadaan mana? Tertarikkah kita dengan Tuhan? Boleh sebut nama Allah, jazbah hati kita dengan Allah? Allah, berasa mana hati kita dengan Allah? Tenangkah tidak? Terasa terikat dengan diri tidak? Takluk ke diri tidak? Bergantung ke diri tidak? Hingga lupa akan diri kita, hingga rasa jernih hati kita. Jernih hati kita tak? Itu perjalanan ilmu tasawuf. Itu perjalanan ilmu hakikat, ilmu batin. Campur fiqh, campur tauhid, tasawuf, cukup lengkap. Kenallah kita Allah dengan sebenar kenal. Itu kita bincang semula. Itu mesej tasawuf. Dibincang lah. InsyaAllah akan datang. Itu dia. Habis. Amal aqlul qalil urfan wa la yutaqayyadu bi simsimin min nasin aw jahilin ma'zurin wa min maghlubin kan nazalat nakhamatu li hadizai wa jaza'an bija aw jaraiku bi ta'ami min faqad ajaza antamji bi kasih pala yadul muslim. Dan juga dan batas semayang tadi menjadi batas sebab sengaja menambahkan rukun fi'li, sedangkan tidak dalam keadaan bermakmum. Misalnya menambahkan rukun atau sujud sekalipun tidak dengan tamakninah sekalipun. Ini juga kalau kita tambah rukun fi'li kan, kita rukuk sekali je, rukuk sekali. Ini tidak, rukuk pula sekali lagi tidak, tambah, batal. Kita semayang hukum fi'li, hukum qauli tak apa. Kalau kita baca al-hang tu, habis baca al-hang sekali, baca pula sekali pula, baca pula sekali pula, sebab kita seorang-seorang diri tak apa dah. Hukum fi'li tak, hukum qauli tak apa. Kalau hukum fi'li ni macam kita tidak sami Allahu liman hamidah, lepas tu sujudlah kita. Tidak, kita sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, tambah dua pun sangat batal. Jangan tambah. Kalau tambah berarti kita reka hukum syarak. Semayang tu bukan rekaan kita, rekaan Allah. Semayang tu ajaran siapa? Ajaran Nabi kita buat begitu, kena ikut buat tadi. Jangan tambah-tambah hukum. Hukum qauli tak apa, baca qul Allah tu tak apa, 2-3 kali semayang tak apa. Asalkan baca Fatihah. Qul Allah tu baca 10 kali pun tak apa, waktu ada lagi. Tapi Al-Fatihah tu jangan lupa mesti baca.
Itu hukum qauli tak apa. Tapi kalau hukum fi'li ni, tak boleh tambah-tambah. Kecuali kalau makmum masbuk dalam puasa, dia ikut imam dah. Tempat lain tu. Makmum masbuk kita pecah semula. Itu dia. Diampuni adanya duduk sejenak seukur duduk istirahat. Kalau kita duduk istirahat kan, duduk istirahat ni ambil rehat sekejap. Sebelum sujud kita duduk, mana kita ambil duduk sekejap belum sujud tu, kita ambil rehat sekejap, kita pun sujud. Itu tak apa, ambil rehat sekejap aja tu, macam orang semalam duduk tu, tak apa. Saya nak tanya saya, orang semayang belah duduk, andanya dia tak boleh semayang belah berdiri, qiyam tak boleh, dia nak semayang belah duduk. Macam mana dah teknik dia, cara duduk macam mana? Duduk secara iftirash macam baca tahiyat awal tu, ataupun duduk dalam bentuk tawarruk macam kita baca tahiyat akhir tu, ataupun duduk macam duduk bersila tu. Macam mana dia orang buat? Hari ini orang semayang belah duduk atas kursi lah. Atas kursi. Macam mana? Tak rajin semayang sunat belah duduk? Tak rajin? Cikgu tak rajin? Tak rajin pasal terganggu lagi lah semayang sunat belah berdiri tu. Satu masa seorang tu dia sakit bawasir, dia tak boleh semayang belah berdiri tu, dia semayang belah duduk. Satu seorang lagi dia sakit, dia semayang sujud atas apa ni, atas wisadah ni, maknanya atas apa ni, atas batal sujud atas batal ni, dia sakit, ambil sujud. Hari ni kan, kadang orang ni kan, bila semua duduk kan, dia nak sujud kan, dia sujud atas rehat kan. Ada gitu tau, ramai ni. Dia ada baca tu. Apakah itu contoh dari Nabi atau bagaimana? Kalau buat gitu kau, niscaya orang nak mari ke masjid ni bawa rehat lah. Tak tu, kelek hasil lah. Pasal nak sujud atas rehat tu, tu mana tu? Ya. Ataupun masjid terpaksa di-prepare lah, kena prepare, ada rehat-rehat untuk orang sujud atas rehat tu. No. Susah pula dah. Tapi keadaan Nabi buat macam mana? Nabi ajar kita kalau kita tak boleh semayang belang diri, kita semayang belang duduk. Bila kita berdiri begini, kita rokok begini, tidak begini, sujud bawah sikit daripada tu, jangan sampai sujud belakang ni. Tak perlu kita sujud atas rehat. Nabi ajar gitu. Tapi dia nak buat tak apalah, kita dah kisah. Besok ni ada kewajib kita bawa rehat ke masjid. Itu dia. Itu cara dia. Tapi benda ni serius. Sekarang ni orang ada kursi tau. Dia bawa kursi dia pasal dia berada. Kursi lipat. Dia boleh begini. Takut tak apa dah ni. Orang kita duduk ni pasal rehat. Daya tak rehat. Contoh dia mana tu? Sedangkan Nabi kata, bila tak boleh berdiri, sembahyang belah duduk, pada waktu begini. Kalau sujud rendah sikit, tapi bukanlah sujud atas tikar ni, bukan kena ambil rehat gitu. Ini satu persoalan yang perlu kita jelaskan. Nanti insya-Allah pasal tempat dia kita bincang. Itu cara dia. Itu persoalan lah. Jadi kita tambahkan hukum fi'li dengan sengaja
Di ghairi mutaba'ah kerana kita tidak ikut imam, ini tambah. Kalau kita ikut imam tambah, kita tambah tak apalah dah. Macam kita tok imam tu tambah hukum tu, kita mai akhir kan. Kita mai akhir ada tempat kita tambah tu, kerana kita pergi tu imam kediam sikit buat. Kita dulu sikit dah tambah tu. Ada benda mana orang mau sebut muafiq ni sedang molek dari imam. Imam buat dia buat. Muafiq ni kadang ada imam buat dah, kita ikut dia lah. Kalau imam tiga lah. Imam gitu lah dah. Tu dia. Kalau imam 3 kan kita ikut kan dah. Tapi kalau imam tu buat 4, macam mana kita kena ikut ke tidak tu? Boleh kita ikut. Tak apa. Kalau kita sembahyang 4 rakaat. Tu dia. Cari. Okay, ni kita akan baca semula. Jam berapa? Jam berapa jam? 10 hari ni. Ha? Sekarang jam. Dia macam Jonathan yang jadi dalam fiqh ni memang banyak hukum yang kita panggil fleksibel. Hukum ni anjar hukum tu. Ada dimaafkan. Itu sonok je mereka nak menyenangkan orang awam ni kan. Kalau lupa saja benda tu, ada dia maafkan. Jangan kita mudah membatalkan dia. Sama juga masalah selalu orang bersungut pada kita, ustaz, bagaimana ustaz untuk imam malam jemaah tu subuh dia semayang tu baca ayat panjang-panjang, budak-budak lah. Panjang-panjang dia buat apa? Di sujud apa tu panjang-panjang sangat tu, 2 kali sujud tu, sujud tilawah tu, sujud sajdah tu. Saya dah sujud lah pasal ada sujud tu ya. Dalam hukum fiqh masuk dalam bahagian wajib pada ikut, wajib pada tinggal dah. Kalau imam sujud tilawah wajib kita ikut. Kalau imam baca sujud tilawah wajib kita ikut imam sujud tilawah. Kalau imam tak wajib, tak sujud tilawah, jangan kita sujud tilawah. Pasal imam tu baca ayat mulai takbir tu ya. Ni budak tadi dia kata saya dah reti tu nak orang ramai ikut. Saya tak ikut. Wajib pada ikut, dia tak ikut batas bayar dia. Di sinilah kita ambil jalan at-tasamuh. Dalam ringan pada dia ulama fiqh mengatakan bahawa orang-orang awam kalau sekiranya dia buat hukum tu melanggar untuk imam dalam perkara tertentu, seperti dia tidak ikut imam sujud tilawah, wajib pada ikut, dia tak ikut. Oleh sebab dia tu orang awam, kerana jadi dimaafkan. Gitu. Itu kisahnya kita dah tahu, dimaafkan. Berkerengan pada awam tu sebab benda ni bukanlah perkara yang ittifaq ulama' fiqh. Mazhab kita saja. Yang ada begitu kata mazhab lain ada juga, tapi tak begitu berat macam kita. Kita wajib pada ikut. Imam sujud tilawah wajib kita ikut. Macam kita wajib lah, pasal kita tahu dah. Kalau imam tu tilawah tak wajib dia ikut pasal jahil. Kalau dia ikut tak batal. Kalau dia ikut pun lagi bagus dah. Itu dia panggil masalatun daqiqah, masalah halus-halus benda gitu. Ayuh orang nak faham dah. Sama juga kita nak khabar orang bulan puasa, boleh kita sembahyang witir 2 kali. Boleh sembahyang witir 2 kali. Sedangkan Nabi kata sembahyang witir ni la witrani fi lailah. Tidak ada sembahyang witir 2 kali. Sembahyang witir di masjid sekali, sembahyang witir pula di rumah kita pula. Bukan boleh buat sekali. Ada orang kata boleh buat 2 kali ustaz sahabat Nabi ada buat. Pening kepala kita tau. Jangan ajarlah begitu. Kalau belajar dalam majlis taklim macam ni tak apa, kau ajar pada awal susah dia. Ada sahabat Nabi buat begini, tapi kita saja ke orang lah, kita beritahu je.
Kalau kita buat sembahyang witir terlepas sembahyang isyak di masjid kita kan, dah kita nak buat sekali witir belum sahur tu. Kerana kita ambil fadilat dia, sembahyang witir afdalnya kita buat ujung sekali dah. Lepas sembahyang witir masuk harus sembahyang sunat subuh. Dan sembahyang witir kita buat dah lepas sembahyang isyak di masjid, kita nak buat sekali lagi untuk kita di rumah kita tu, sekali sembahyang witir. Nak buat ke mana? Sembahyang witir tu buat dah 3 kali 3 rakaat di surat di masjid kita. Nak sembahyang witir pula 3 kali sana. Buat mana? Jadi sahabat Nabi ni dia buat gini. Kamu lihat jangan keliru ni. Bila kita sembahyang witir dah di masjid 3 rakaat, mula-mula sembahyang witir 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat dah cukup 3. Kita tambah witir dia ni, nak waksa lagi supaya dapat pahala besar. Sebab Nabi kata buat akhir itu molek sekali witir tu, buat di akhir tu, lepas tu masuklah sunat subuh dan waktu subuh. Buat mana kita buat dah 3 ni? Bila kita bangun malam, tak tu, ataupun tak bangun malam, dari pukul jauh dah tu, bangun malam tu, kita teruskan ambil semayang. Ambil semayang lah, pasal tidur ni betul semayang. Ambil semayang, ambil semayang, semayang surakaat. Allahu Akbar. Aku semayang sunat genap. Kerana Allah genap mana surakaat lah. Genap mana 1, bukan ganjil. Ganjil tinggal 5, 7, 9, 11 lah semua witir tu. Ini genap. Allahu Akbar. Saja aku semayang surakaat genap kepada Allah. Jadi semayang genap ni, hak mana genap ni? Hak genap ni sekarang campur dengan 3 buat tadi, 3 ni jadi 4. Tu genap mana ya? Boleh faham tu? Genap, habis genap. Jadi semayang dari hak witir jadi genap dah. Jadi 4 kan. Tak witir dah, semayang genap. 4 kan semayang genap macam sunat 4 kan. Sekarang boleh semayang witir benar 2 kan dah semayang. Itu cara dia buat. Sahabat Nabi dia buat begitu. Nabi kena tambah rakaat dulu lah. Belum buat rakaat, belum witir yang kedua ni. Semula seulang. Kalau kita semayang witir nak 2 kali boleh, ikut semua sahabat Nabi dia buat begitu. Tapi jangan ikut ulang. Macam itu susah kita buat. Kita ikut buat molek-molek dah, menyusah kita dah. Tak nak buat juga buat begini. Lepas kita semayang witir di masjid kita tu, timbang lah. Kita timbang witir 3 kat situ, habis. Malah sekarang buat sokat. Saja aku semayang sunat genap sokat. Genap tengok ni campur. Tu genap lipat. Dah bukan witir ni. Oh, witir sungguh ke diam. Allah Akbar. 2 kali. Allah Akbar. Apa? Itu cara dia. Kita menambahkan witir yang 3 tu dengan 1 rakaat genap. Itu sahabat Nabi dia buat. Bukan semua. Sahabat Nabi dia buat gitu. Mana kita panggil sini menggenapkan dulu jadi 4 rakaat. Itu barulah mula kita semayang witir. Sebelum kita semayang witir yang kedua ni, semayang tahajud dulu dah tu. Tahajud dulu dah tu. Lepas tu baru semayang witir 3 rakaat. Itu cara sahabat Nabi dia buat begitu. Itu teknik dia. Itu teknik dia orang. Tapi orang kampung jangan beritahu. Sebab apa? Semayang witir ni, semayang tarawih ni, dia ada 2 bahasa. Kalau saya nak bakar semayang tarawih, semayang witir tu dia buat depan. Saya nak umur buat kediam. Betul belakang semayang witir kediam. Sebab saya nak umur ni dia orang kemas sikit dah, gagal sikit. Dia boleh tak tidur malam. Sebab dia round kan, boleh pegang bandar. Saya bakar dia warung sangat gitu macam ni, dia agak tak sama. Sebab sahabat-sahabat Nabi lain belaka temperamen dia tu. Temperamen dia mana? Tapi ada watak di balik nak. Saya nak Usman begini sifat dia. Sifat saksiah dia. Saya Ali begini. Saya nak Bakar begini. Saya Umar begini. Semua molek belaka tu. Tapi kalau nak cari yang molek sekali, tengoklah kepada Sayyidina Bakar dengan Nabi. Orang macam mana?
Kalau nak tahu apa politik yang bagus, tengok Sayyidina Umar. Kalau nak tengok apa ni orang banyak harta dan warak, tengok Sayyidina Osman. Kalau nak tengok orang tu banyak, tanyalah Sayyidina Ali. Matematik ke apa, dia pandai belaka Sayyidina Ali. Watak pun enak belaka. Jadi itu maknanya gifted tu. Nabi IQ dia ikut masing-masing. Jadi sahabat Nabi boleh kita ikut. Itu cara dia. Ya. Dan polis tak orang dah belajar. Contohnya macam sudut tilawah tadi lah. Ya. Sudut sajdah bagi orang awam, kalau dia sudut pun tidak baca. Bagi orang yang tahu dia baca apa? Tak orang dah belajar. Betul juga begitu dari satu sudut kan. Tapi dari segi fadilah ilmu tu dia tak belajar. Ilmu tu lebih baik daripada beramal tapi ilmu dah. Jadi orang tak belajar ni nama orang jahil tapi tahu tak banyak. Orang yang belajar ni dia banyak ilmu. Dia beramal juga lah. Yang kurang yang jahil pasal tak belajar tu. Dia baca fudu ain saja. Ini fudu kifayah benar dah. Ni tengok ni dah. Itu cara dia. Tahu nota sikit. Nota ni nak beri makluman saja. Sebab kita jangan judi kepada Tok Imam. Mana Tok Imam ni? Tok Imam pelik-pelik ni. Tengah-tengah semayang tu. Mari tak. Tengah-tengah semayang tu. Pegang hidung kita gini. Tubik-tubik. Suruh jeput. Jadi Imam ganti pak kita ni. Ini nota dia. Bagaimanakah hukumnya makmum yang mengikuti imam yang salah? Dia langgar rokok sampai 2 kali rokok dan 1 rakaat tu misalnya, ataupun banyak lagi ya, ataupun dia semayang tu semayang tak ada, ataupun dia tu ada hadas besar, tak mandi junub, ada najis yang tak nampak, kita ikut dia. Macam mana sikap kita jadi makmum? Bagaimana hukumnya makmum yang mengikuti imam yang salah, melanggar syarat, atau hukum semayang yang makmum itu tidak tahu? Makmum tak tahu, makmum merakhir. Tok imam semayang ada 1 rakaat, makmum masuk bagi ke diam. Sesedar imam buat salah, dia tambah hukum. Tak tahu macam mana imam gini pelik-pelik ni. Tak tahulah kita, dia main ke diam. Ataupun Tok Imam tu kita tak tahu dia ada semayang ke tidak ke, ataupun dia salah laku, dia tak rokok ke, ataupun dia baca bismillah tak betul ke, ataupun dia tak niat semayang ke, dan semayang dia tu ini contoh dia. Dia tak tahu, kita tak tahu makmum ni. Suara tak kenal pasal tu dia jauh tu. Makmum yang mengikut imamnya dalam solat berjemaah yang fardu atau sunat, sedangkan imamnya menyalahi sesuatu dalam solatnya, imam seperti menyalahi syarat-syarat atau hukum semayang, kita tak tahu dia semayang tu dia ketuk. Sebab kita tak tahu ni, tu dia. Kita tak tahu dia pakai cari, dia tahu tapi dia lupa juga. Imam dia lupa cari. Maka hukumnya apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW ialah qala Rasulullah SAW yusallu nabikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum alaihim. Riwayat Imam Ahmad dan Bukhari. Artinya Rasulullah SAW bersabda, mereka bersembahyang dengan kamu, Tok Imam sembahyang kita. Jika mereka berlaku benar betul, maka untuk kamu dan juga untuk mereka. Kalau dia semata molek juru, semayang sah, tak ada apa-apa halangan, dia boleh pahala, kita boleh pahala. Itu molek. Molek dua pihak. Makmum pun molek, imam molek, juru punya. Tak ada apa-apa. Tak ada nak pertikaikan. Tak ada najis apa, tak ada apa, tak ada kain carik tu. Tapi kata dia, dan jika mereka ada berlaku salah, kalau Tok Imam tu ada salah, kita tak tahu tu. Kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita tak ikut dia, mufarakah lah kita.
Dan jika mereka ada berlaku salah, maka untuk kamu semayang boleh kita lah tu. Kalau kita semayang tu boleh pahala macam itu. Dan kesan salah itu ada tanggungjawab mereka mengikutnya. Kalau salah dia pasal. Itu betul. Seorang memang dia semayang, kita ikut dia, kita tak nampak kain dia cari. Masa dia depan, kain depan dia kan, cari. Dia semayang juga, lepas semayang nampak kain dia cari. Semayang tak usah kan. Kita tak apa, tak usah kita tahu. Jadi tanggungjawab tak usah atas dia lah. Semayang kita sah. Walaupun ketika itu semayang dia tidak usah pada kita, sebab tak nampak dimaafkan. Jangan pula kita tanya dia, Tok Imam ni kan cari macam mana semayang. Tok Imam kata, awak ni kotor lah. Jangan berat lah pula. Itu makna tak sporting lah tu. Ni makmur imam tak sporting itu. Kotor lah, minta maaf kata banyak-banyak. Salah saya lah. Saya makan cari baru datang cari tu dah semayang. Dia tidak. Kena kotor semua sekabar masuk kotor. Jangan. Tak payah. Pasal kita semayang tu kita yakin dia tak batal. Tu dia. Tu hukumnya. Ni khabar. Jangan untuk imam itu dia tahu lepas dia semayang tu dia tak semayang batal. Sebab kita dah tahu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Imam Ahmad ni Imam Hanbali. Dia lama ni. Anak murid Sayyidina Imam Ahmad Hanbali ni anak murid pada Imam Syafi'i kita. Imam Bukhari Kediyang, juga hadis Kediyang. Jadi Imam Ahmad ni dia dulu duit Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa makmum yang mengikuti imam yang berhadas, yang tidak yang mengetahui imam itu berhadas, kita tak tahu dia berhadas. Dia tak ada semayang ke dia tahu? Dia tak mandi wajib dia tahu? Tak mandi junub kan? Itu dia. Dia tak tahu, dia tahu. Baik, benda ni gaib, benda tak nampak, benda dalam body dia. Dia tak ada semayang, body dia tu. Kita tak nampak semayang dia tu. Dia tak mandi wajib, tak mandi junub, kita tak tahu tu. Maka dia maafkan. Walaupun dia tak mandi tak apa. Semayang kita tahu dia tu apa, tak mandi wajib tu, semayang kita sah. Macam dia. Dia saja tanggungjawab. Dia pun tak salah juga pasal dia lupa tau. Mak dia lupa. Tak setia akan cari. Dan apabila makmum tidak mengetahuinya, tandalah sikit itu. Bukan sengaja, makmum tak tahu. Dan ia boleh melakukan dengan sempurna. Makmum terus semayang, tak faham benda. Semayang. Dan hal ini imam kena mengulangi semayangnya. Imam kena dia semayang semula lah dia. Sebab semayang dia tak ada semayang. Dan ada sahabat yang terdekat dengan Rasulullah SAW tidak menyuruh makmum mengulangi solatnya. Ada sahabat Nabi kata tak payah semayang lah makmum tu. Bukan salah makmum, salah imam. Hal ini bagi mazhab Syafi'i kita memang jelas hukumnya begitu adanya. Maknanya makmum tak payah kotor. Itu jelas. Pendapat Imam An-Nawawi dalam mazhab kita ni. Al-Imam An-Nawawi berpendapat sedemikian juga bahawa makmum yang bersolat semayang di belakang imam yang berhadas atau berjunub, sah solatnya, semayang makmum sah. Dengan syarat ia makmum tu tidak mengetahui yang imam itu berhadas. Sama ada kecil, ada besar, ataupun dia berjunub, tak mandi wajib tu. Demikian disebut pula oleh Imam Syafi'i dan kita ada Al-Um sendiri. Imam Syafi'i dan kita dia kata begitu juga. Tak payah kita kotor semayang tu. Sebab tu imam tak ada semayang. Sebab tu imam berhadas kecil dah besar, dia semayang, kita ikut dia. Tak payah kata Imam Syafi'i tu. Kalau ikut Nabi kata tadi lah, kita yang betul, dia salah, dia tanggungjawab. Itu cara dia. Kitab Al-Um ni yang tersyuhur dalam kisah masalah bahawa
Jikalau ternyata imam solat Jumaat itu berhadas, ada seorang tu berhadas, sedangkan bilangan 40 orang, ada cukup dengan yang lain, ada seorang tu berhadas, orang 40 orang, tu imam lari, tambah orang lain seorang tu di depan, tak apa. Saya kata seorang ni tambah 40 orang tu bersama dengan imam ni. Kalau imam tu lari, ada tambah seorang lagi, terus sembahyang. Sebaliknya pula, jika makmum tu mengetahui yang imam tu berhadas tetapi ia mufarakah, dia bicara dengan imam, tak apa dia tahu dah tu imam tu apa dia, tu imam tu hot depan dia bangun tu, dia pegang itu, dia lagi turun. Itu alamat ada sesuatu yang tak benar pada dia tu. Alamat itu ni maknanya berdarah hidung, maknanya atas mayat. Dia tak khabar, dia tak mandi wajib. Tapi jangan bersalam, Assalamualaikum, saya batas mayang. Itu bukan musyawarah tu, mau dibuat tu, itu bukan. Kemudian Nabi kata, kalau memang tak betul tu, kita pergi sah depan tu, ada jemaah tu, tunjuk ke dia, duduk sini, makan aku, makan ni tempat kamu, bos sini, duduk depan makan, selesai. Isyarat tangan ganti. Itu cara dia. Jadi orang pun tak singgung perasaan. Ya Assalamualaikum, habis dulu, apa benda ni, ambil salam ke? Dia ambil. Nabi tak cakap dengan tangan, isyarah biadih, isyarat dengan tangan. Nabi tak kata, Haji, tolong pak saya batal solat, tunjuk di sini. Sayyidina Ali masa dia pakai hidung, mana dia berhadas, jangan hidung. Itu cara dia. Makmum itu mengetahui yang imamnya berhadas tapi ia tidak mufarakah. Kalau dah semayang, kalau tahu dah dia tu memang tak ada semayang, kita mufarakah lah mana. Kalau kita tak tahu, teruskan semayang sah sampai sudah. Lepas tu kita tahu dia tu dia tak ada semayang, hukum terus sah cerita. Dia saja tak sah, dia kena ulang balik semayang dia. Itu cara dia. Wajib hukumnya mengulangi buat semula dengan ittifaq ulama, maknanya begitulah, mana sah semayang kita tu. Kalau kita tahu imam batas semayang, imam terus juga. Pasal apa imam terus juga di batas semayang tu? Seperti apa tengah semayang tu, dia tahu kan dia cari. Dia tebang juga. Tak tu. Dia tebang juga. Itu tak boleh tu lah. Itu negatif lah. Ataupun dia tahu dah belum semayang, tahu dah kena cari. Dah tu lupa. Lupa tu dah semayang, lupa juga kena cari. Itu dia mesti lupa. Itu tak ada masalah lah. Itu cara dia. Itu jelas. Jadi makna di sini, teknik kita handle, kita laksanakan ibadat kita kalau kita jadi imam, ada cara-cara ni. Dan teknik macam mana teknik makmum menegur imam, ada caranya. Ada